Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk meneruskan sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah lampu tanpa elektrik. Tema 8, Damainya Bumiku. Unit 23, Pencinta Alam. Tajuk lampu tanpa elektrik. Aktiviti, murid dapat menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan. Standard pembelajaran 5.1.1. Objektif pembelajaran pula adalah murid-murid dapat menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan. Kriteria kejayaan. Pertama, murid dapat menulis ayat dalam perenggan. Kedua, murid dapat mengisi tempat kosong dengan kata nama am dan penjodoh bilangan yang sesuai. Apa itu kata nama am? Baiklah, kata nama am terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am hidup dan tidak hidup. Seterusnya, kata nama am hidup ini terbahagi kepada dua, iaitu manusia dan bukan manusia. Kalau manusia, contohnya seperti seorang gadis, seorang doktor, guru, ayah, pelukis dan sebagainya. Manakala bagi bukan manusia, seperti kancil, harimau, lembu, pokok, rumput dan sebagainya. Manakala bagi kata nama am tidak hidup, terbahagi kepada dua, iaitu institusi dan bukan institusi. Institusi contohnya seperti mahkamah. Manakala bagi bukan institusi, terbahagi kepada abstrak dan konkret. Bagi kata nama am tidak hidup abstrak, terbahagi kepada dua, iaitu berbilang dan tidak berbilang. Bagi contoh berbilang adalah satu pendapat. Seterusnya, bagi tidak berbilang, contohnya peringatan. Baiklah, bagi kata nama am tidak hidup bukan institusi konkret adalah kedai, bangunan dan sebagainya. Seterusnya, kita tengok pula bagi penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Okey, cikgu amat pasti kamu telah belajar penjodoh bilangan ini bagi semasa kamu berada di tahap 1 dan tahap 2. Penjodoh bilangan ini ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Okey, berikut ialah beberapa contoh penjodoh bilangan serta penggunaannya. Bagi penjodoh bilangan untuk berlian adalah sebutir berlian. Okey, seterusnya semangkuk mi, sate pula. Penjodoh bilangan bagi sate adalah cucuk. Bagi penjodoh bilangan untuk air adalah segelas air, seurat benang, setitik ataupun setitis air, sebotol air mineral, sesenduk sup, secawan kopi, sebuku roti, sekandang lembu, sesisir atau sesikat pisang, sekuntum bunga, sekelompok awan, serumpun buluh, sepangsa durian, setangkai rambutan, seekor burung, sederet rumah dan sepotong kek. Okey, baiklah, ini merupakan contoh bagi penjodoh bilangan dengan kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Okey, seterusnya kita tengok pula
Untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid bolehlah merujuk buku teks pada muka surat 134. Okey, untuk tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah lampu tanpa elektrik. Okey. Berikut merupakan gambar grafik dan maklumat yang diberikan di dalam buku teks. Okey, gambar ini adalah Amar, Izuni, Imran dan Ifah serta Cikgu Syafiq. Okey, mereka menyediakan bahan untuk menghasilkan lampu tanpa elektrik. Bahan tersebut ialah sebotol cecair peluntur, sebilah pahat, sebilah gunting sink, gam tar dan botol plastik kosong. Okey, mereka berhasrat untuk menghasilkan lampu tanpa menggunakan tenaga elektrik. Jadi, berikut merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan lampu tanpa elektrik. Okay, mereka menyediakan bahan ini dengan bimbingan Cikgu Syafiq. Seterusnya, gambar yang kedua menunjukkan Cikgu Syafiq sedang memegang zinc, menggunting dan berhati-hati. Cikgu Syafiq memegang plastik keras dan menggunting dengan sebilah pisau. Kemudian, beliau menebuk lubang pada sekeping atap dengan menggunakan sebilah gunting dan sebilah pahat dengan berhati-hati. Gambar yang ketiga menunjukkan Cikgu Syafiq sedang menuang cecair ke dalam botol kosong. Okey. Pada perenggan ini, selepas itu Cikgu Syafiq menuang air ke dalam botol yang kosong itu. Selepas itu, murid-murid boleh menggunakan perkataan yang diberikan ataupun ayat yang diberikan. Botol plastik kemudiannya ditutup agar air tidak menyerap. Dan yang terakhir sekali, gambar ini menunjukkan botol ini telah menjadi sebiji lampu. Okey, berdasarkan maklumat dan gambar rajah, matahari memancarkan, membias cahaya, menerangi dan elektrik. Ayat yang boleh kita gunakan, yang boleh kita tulis di dalam perenggan adalah apabila matahari memancarkan cahayanya, botol itu membiaskan cahaya. Bangsal itu menjadi cerah. Botol itu menjadi sebiji lampu. Pondok yang gelap kerana dilindungi sebatang pokok besar menjadi terang. Amar, Izuni, Imran dan Ifah berasa amat gembira kerana berjaya membantu Cikgu Syafiq membuat lampu tanpa elektrik. Akhirnya usaha keras mereka berjaya menghasilkan lampu tanpa elektrik dan boleh digunakan untuk menerangi bangsal. Baiklah. Kesimpulan daripada tajuk yang kita pelajari pada hari ini, ilmu itu merupakan cahaya di dalam kehidupan kita. Dengan ilmu, ia dapat membantu kehidupan kita menjadi lebih baik. Seterusnya, penggunaan lampu tanpa elektrik ini dapat menjimatkan penggunaan elektrik. Seterusnya, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Berdasarkan daripada sikap kerjasama dan bantuan yang ditunjukkan oleh Cikgu Syafiq kepada anak muridnya. Kerja yang berat dapat dilakukan dengan mudah kerana apabila kita saling bantu-membantu, kerja yang berat itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah.
Sekian daripada cikgu. Selamat menjawab latihan dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.